سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan pada kita nikmat panjangnya usia untuk kita terus melaksanakan ketaatan padanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sempat bertarawih 8 rakaat dengan imam yang sangat orang panggil apa, semangatlah. Kalau imam tak semangat lain lah. Alhamdulillah imam kita semangat, dan inilah satu-satunya tempat yang saya mai kira tak kalut lah. Imam tak kalut, tidak tempat lain kalut sungguh. Dia alhamdulillah tahniah pada tuan-tuan. Kira junjung ni waliullah belaka. 8 rakaat pukul 10 tak habis. Di kira dahsyat lah. Saya pergi tempat lain pukul 10 ni siap moreh lah. Ni tuan-tuan baru habis tarawih di tahniah tuan-tuan. Cari, kalau tak salah imam yang terlepas juga. Saya ingat lagi terlepas ada juga. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang ni kita berada pada fasa yang pertengahan pertama sebelum kita masuk pertengahan yang kedua, iaitu 15 Ramadan, dan kita berada pada pengakhiran Ramadan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seumpama diwajibkan puasa ini juga kepada umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara umat terdahulu yang berpuasa adalah umat Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi cara Nabi Nuh alaihi salam ni puasa, wallahu taala a'lam wa a'lam, tak tahu lagu mana. Kerana tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis bagaimanakah puasanya umat Nabi Nuh alaihi salam. Antara umat terdahulu lagi yang berpuasa adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata ahabbus siyami ilallah, puasa yang paling Allah Taala suka siyami Daud, puasa Nabi Daud alaihi salam. Lagu mana puasa Nabi Daud ni? Yasumu yauman, dia puasa satu hari, wa yaftiru yauman, dia buka satu hari. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama kaji di antara puasa kita dengan puasa umat-umat yang terdahulu ni, puasa kita ni mudah banyak. Puasa umat-umat yang terdahulu ni lebih berat berbanding dengan puasa kita. Antaranya Nabi Daud alaihi salam, yasumu yauman, dia puasa satu hari, wa yaftiru yauman, dia buka satu hari. Hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, tulat buka, lepas tulat orang junjung panggil tungging, balun lah tak. Puasa betul terbalik, buka pula. Disebutkan di dalam kitab Fiqhul Hayah, depa ni kena puasa berapa lama tuan-tuan? Umat Nabi Daud alaihi salam dia kena puasa selama seumur hidup. Hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, tulat buka, seumur hidup. Bayangkan kalau kita puasa seumur hidup, sebulan ni pun tak larat dah tuan. Bukan lepas lah, kemarin lagu raya dah, radio baru berapa belah hari. Mana kata kalau setahun puasa ni lagu raya pakai tak ada lah, komposer pakai tak boleh cari makan dah tuan. Inilah umat Nabi Daud alaihi salam. Sebab itulah Nabi kata ahabbus siyami ilallah, puasa yang paling Allah suka siyami Daud, puasa Nabi Daud alaihi salam.
Antara umat terdahulu yang berpuasa lagi adalah Sayyidatuna Maryam. Yang ini dijelaskan di dalam surah Maryam. Dua-dua hafal Quran. Kita tolong Ustaz. Sayyidatuna Maryam anak kepada Nabi Harun alaihi salam. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam dengan keadaan tidak mempunyai suami. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah, Allah Ta'ala nak bagi tahu kekuasaan Allah. Orang yang tak kahwin boleh ada anak, orang yang kahwin boleh ada anak, orang yang kahwin boleh tak ada anak. Tapi orang yang tak kahwin boleh ada anak hanyalah khususiyah yang dikhususkan kepada Maryam sahaja. Jangan pula lepas ni kena tangkap basah. Sebab agama tanya, ni anak siapa kan? Saya umpama Maryam. Tak ada siapa-siapa tiba-tiba beranak. Tak boleh lah, yang tu khususiyah kepada Maryam saja. Seumpama Nabi belah bulan. Kita tak boleh belah bulan. Tu adalah khususiyah. Maka Sayyidatuna Maryam, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada Maryam ini untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa suami. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tuan-tuan yang rahmati Allah, di antara hikmah orang yang kahwin ada anak dan orang yang kahwin tak ada anak adalah Allah Taala nak bagi tahu anak ni adalah daripada Allah Taala. Dan orang yang tak ada anak jangan sedih, dan orang yang ada anak jangan sedih. Kedua-duanya mempunyai rezeki masing-masing. Antaranya orang yang tak ada anak, dia direzekikan dengan harta kekayaan. Orang yang tak ada anak ni biasanya kaya, dan orang yang ada anak ni biasanya kaya tuan. Terutamanya lepas daftar anak. Ada anak 4 orang, balik pada daftar 4-4 tu, ayah ni balik dogoi. Pi tu kira ayah waktu pi tu jutawan lah. Kan, duit dalam dompet terbayar tu. Balik-balik bini minta nasi lemak pun senyap pun. Tapi orang yang tak ada anak pula beza tuan-tuan. Dia direzekikan dengan kekayaan. Ni keluarga saya 2 orang yang nikah, seorang ada anak, seorang tak ada. Seorang kaya, seorang kaya. Memang beza lah dua-dua orang adik-beradik ni, padahal kerja sama kan, tapi perbezaan tu. Pi pula masuk dalam rumah orang yang tak ada anak, bersih, kemas, teratur kabinet dia. Pi rumah yang orang ada anak, ngeri tuan-tuan. Masuk-masuk tu ngeri, tak jumpa jalan keluar. Bantai duduk dalam bilik ayam, cebok duduk dalam bilik utama, mak tidak bangun-bangun tu dia beruh jamban duduk di bawah bantai, anak duduk masuk. Tapi orang yang tak ada anak, tuan-tuan tengok rumah dia bersih, kemas, beli almari tu 5 tahun duduk elok tu. Orang yang ada anak beli hari ni, esok lekang lah, anak dia duduk bawa lari pintu. Ni rezeki Allah Ta'ala masing-masing tuan. Sayyidatuna Maryam, bila mana dia melahirkan Nabi Isa alaihi salam, dia tak ada suami. Maka orang kampung mai tanya kat dia soalan yang macam-macam. Lepas tu dia, ayat tu macam mana tu? Apa nama pak pertama? Mak Isa. Muiz. Faiz, yang imam kita Hamzah. Yang fakuli washrabi wa qarri aina. Allah Ta'ala kata kepada Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina, makan boleh, minum boleh. Fa imma tarayinna, kata fa imma tarayinna minal bashari ahad. Dia saya bukan apa sangat, ibu buat kemas bila dah tu imam. Cumanya Allah Ta'ala beritahu kepada Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahad, bila mana kamu melihat seorang manusia ataupun manusia yang lain, faquli, betul no? Kalau salah tegur Allah, faquli, maka katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Maka macam mana puasa Sayyidatuna Maryam ni tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, dia puasa dia, falan ukallimal yawma insiya, tak boleh bercakap dengan satu orang manusia pun. Tuan-tuan bayang, puasa tak boleh bercakap. Tak Nazih try buat esok tengok, jangan bercakap langsung. Oi, silap-silap ninggal gitu lah. Susah kalau puasa tak boleh bercakap ni. Macam mana ibu-ibu boleh? Ibu-ibu senyap ibu kita ni.
Puasa yang tak boleh bercakap seumpama Sayyidatuna Maryam ni susah. Falan ukallimal yawma insiya, bila orang tanya kepada wahai Maryam, ni anak siapa Maryam? Dia tak boleh bercakap. Maka apa yang Maryam ni boleh buat? Fa asyarat ilaih. Betul tak? Dia boleh tunjuk saja. Ni ustaz langkau-langkau sikit ayat ni, taklah baca terus. Fa asyarat ilaih. Maryam hanya tunjuk kepada Nabi Isa, tanya sendiri dengan budak ni. Maka orang kampung kata, kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya. Macam mana kami nak bercakap dengan budak yang baru lahir, wahai Maryam? Lepas tu, ya ukhta Harun. Nah, dia orang kampung marah dekat Maryam ni. Wahai anak Harun, maka na abuki mara'a saw. Betul. Saya risau juga. Pak kamu ni bukanlah seorang yang jahat, wahai Maryam. Wa ummuki baghiyah, mak kamu bukanlah seorang yang pelampau. Mai mana anak kamu ni Maryam? Maka akhirnya Nabi Isa pun berkata-kata, ana abdullah, aku adalah hamba Allah. Ni di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam dengan kekuasaan Allah. Dia Nabi Isa berkata, ana abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, yang diberikan kepada aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara umat terdahulu yang berpuasa adalah Sayyidatuna Maryam. Yang puasa dia tak boleh bercakap dengan seorang manusia pun. Sebab itulah kata para ulama di dalam kitab-kitab mereka, puasa umat-umat terdahulu ni tersangat berat nak dibandingkan dengan puasa kita. Lepas tu turun lagi lah tuan-tuan, puasa orang Yahudi, puasa orang Nasrani. Tapi orang Yahudi dengan Nasrani ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia dah tak macam puasa orang. Sebab orang Bani Israel dengan orang Nasrani, ataupun kita panggil sekarang ni sebagai Kristian, mereka telah mengubah pensyariatan puasa mereka. Seumpama orang Yahudi, mereka disyariatkan puasa selama sebulan, mereka ubah sikit demi sedikit, tinggal 6 hari saja. Nasrani, mereka kena puasa juga, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang dikeluarkan kenyataan oleh Paul Paus pada tahun 1990-an. Dia kata puasa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada orang Kristian sudah tidak lagi relevan. Maka kami buat satu keputusan, puasa ini akan ditentukan berdasarkan tempat masing-masing. Di Malaysia puasa lagu ni, di Amerika puasa lagu ni, ikut tempat. Dan mereka membahagikan puasa tu pada banyak. Padahal pensyariatan Allah tu hanya satu kepada mereka, mereka bahagi. Ada puasa Jesus, puasa Moses, puasa Zeus, puasa normal, puasa sebahagian. Tapi puasa mereka hak paling hebat tuan-tuan adalah menahan diri, tak makan dan tak minum selama 40 hari 40 malam. Dia. Tapi saya yakin mereka tak buat tuan-tuan. Kalau buat orang Kristian tak ada, semua meninggal awal dah tuan-tuan. Dan mereka sendiri habaq kata puasa ni adalah puasa yang dilakukan oleh Jesus sahaja. Tuhan mereka lah. Dan mereka hanya ambil puasa yang bawah, itu puasa normal dan juga puasa sebahagian. Macam mana puasa normal dan puasa sebahagian ni tuan-tuan? Hak ni saya baca di dalam artikel yang ditulis oleh orang Kristian sendiri tuan-tuan. Pasal dalam tu ketika mana kita mengkaji di antara puasa-puasa umat-umat ni. Dan kami di pondok dulu kita ada satu subjek mempelajari Bible. Kita pegang Bible tu kan. Tapi kita tak boleh bawa balik. Ustaz akan ambil balik simpan. Time ngaji je. Kita belajar perjanjian lama, perjanjian baru untuk mencari kesalahan-kesalahan yang berada di dalam Bible. Tak payah cari tuan berjumpa berlambak. Kerana Bible ditulis oleh manusia. Tu beza dia. Puasa normal dengan puasa sebahagian ni tuan-tuan, dia ubah-ubah, dia pi tang tu. Lah jadi lagu mana tuan-tuan? Puasa hanyalah dengan tak boleh makan, boleh minum. Allah mudah tuan-tuan. Tengah hari bancuh lengkong, petang buat cendol. Tak puasa. Dan satu lagi tuan-tuan, puasa boleh makan, boleh minum, cuma tak boleh makan makanan yang berunsur daging. Pelik. Dan mereka hanya memilih dua keadaan puasa mereka, iaitu puasa selama 3 jam ataupun puasa selama 1 jam. 3 jam kalah budak kafir.
Budak kafir pun puasa 5-6 jam tuan. Pagi tak makan, petang baru makan. Dan di kafir ni tuan-tuan tengah risau, ustazah bagi kalau tuan-tuan nak suruh anak bawa makanan boleh. Yang darjah 1, darjah 2 tu. Kadang-kadang dia tak hantar anak dia pergi kafir. Ustaz tanya pasal apa tak hantar maklum anak main kafir ni. Anak saya dia lapar ustaz petang tu. Bawa makanan. Cuma janganlah bawa nasi kandar, pasal ustaz pun manusia juga. Takut nasi kandar tu hilang setengah. Tapi kita bagi makan dan minum, tak ada masalah. Boleh bawa makanan tu. Walaupun baru ni diviralkan di Facebook, ada seorang maklum ni, dia kata kafir ni bulan-bulan puasa ni tak payahlah buat. Kesian budak-budak letih. Kesian apa budak duk kedarah belakang tu. Yang kesian tu kat ustazah tu. Lepas tu seorang lagi maklum komen kat bawah tu, dia kata apa? Dia kata ustaz-ustaz kafir ni depa ada sekolah pasal depa nak duit kot. Saya ni kalau tak tahan, saya pun nampak dah dua-dua orang tu. Duit guru kafir dibayar oleh JAKIM. Bukan dibayar oleh hampa. Bukan dibayar oleh waris. Waris hanya bayar duit karen, bukan gaji. Orang tak kelapang lah duit waris tu. Dia kata tak payah buat lah. Dia kata ni pasal guru kafir nak duit ni. Kalau cuti, guru kafir lah yang paling seronok. Tak boleh lah. Cuti JAKIM bayar juga. Lepas tu mai ke kafir mengaji Quran juga. Walaupun dalam keadaan keletihan. Bukan budak tu yang letih sebenarnya, pak dia yang letih nak hantar. Pak dia main musim panas, pak dia kata tak larat nak hantar. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni di antara umat-umat terdahulu yang berpuasa yang Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mai kepada kita tuan-tuan, Allah Taala mensyariatkan puasa yang sangat mudah. Puasa kita ni al-imsak, kita tahan diri, anit ta'am, daripada makan, wa anis syarab, daripada minum, wa anil jima', daripada bersama laki bini pada siang hari, min tulu'il fajar, daripada terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampailah tenggelamnya matahari. Puasa yang sangat mudah tuan-tuan, dan memakan masa tempoh sebulan saja. Kita akan puasa sama ada 29 hari ataupun 30. 29 kalau terhasilnya ru'yatul hilal, iaitu pencerapan anak bulan tu, tengok dia nampak 29 hari. Kalau pencerapan anak bulan di Malaysia yang ada 29 stesen di Malaysia ni, tengok satu stesen pun tak nampak, 30 hari. Fal yutimu, kita akan mencukupkan 30 hari puasa. Jadi 2021 tu pasal nampak lah. Tu yang kita raya terkejut tu. Sebenarnya bukan terkejut tuan-tuan, bukan kita terkejut, hak tengok tu pun terkejut. Dia tengok betul dah, tak pernah nampak tuan-tuan, tiba-tiba tengok nampak. Takkan dia nak bang kita buat-buat tak nampak dah. Kesian pula ke anak-anak yang tak ada balik asrama ni. Dia pun kena amanah. Padahal tuan-tuan, di Malaysia ni kita ada 29 stesen pencerapan anak bulan. Yang nampak 2021 tu dua, stesen pencerapan anak bulan di Langkawi dengan stesen pencerapan di Labuan. Dan amanahnya mereka bagi tahu bahawa nampak anak bulan, dan mereka dimaki tuan-tuan. Apa pejabat agama tak abang awal? Gila apa tuan-tuan, bulan kot. Bulan tu ikut suka dia bila nak jadi anak bulan. Bukan bulan tu boleh mesej debat agama, nanti nak jadi anak bulan esok lusa. Apa bersedia? Takut rakyat kecam apa. Dia pun tak abang tuan-tuan. Tengok nampak apa sah. Lalah kena maki. Pejabat agama lembab, tak abang awal. Kan lembab tuan-tuan. Hak yang kata lembab tu yang lembab. Bukan tak boleh abang, memang tak boleh tuan-tuan. Kerana berdasarkan kepada ru'yatul hilal, melihat kepada anak bulan. Kalaulah ru'yatul hilal itu tidak terhasil, barulah kita akan mencukupkan puasa lagi sehari, mencukupkan 30, dan puasanya akan jadi lusa. Rayanya lusa. Itu. Maka puasa kita ni tuan-tuan yang sebulan saja, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan sebab kita puasa ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu rahmat Allah, kita jadi insan yang bertakwa. Punya penting takwa ni sampai dia jadi rukun khutbah. Dan Tok Khatib dia wajib sebut lima rukun. Alhamdulillah, yang kedua selawat,
yang ketiga ittaqullah, yang keempat baca ayat Al-Quran, yang kelima mendoakan orang Islam, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat tu. Macam mana kita nak tahu kita ni orang bertakwa ataupun tidak, tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Baqarah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, mudah-mudahan saya, tuan-tuan, kita termasuk dalam ciri yang Allah Ta'ala sebut ni. Siapa dia orang bertakwa ni? Bila mana dia buat satu maksiat, bila mana dia buat satu kesalahan pada Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia cepat-cepat minta ampun. InsyaAllah, tuan-tuan, kalau kita semayang, kita minta ampun. Lepas habis semayang kita sebut apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak ni, tuan-tuan, adalah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan dosa-dosa kita. Ni ciri orang yang bertakwa. Bila mana dia buat satu maksiat, dia akan cepat minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana maksiat yang dia buat tu dia tak tahu, ataupun contohlah dia ni dulu duk kena dadah, lepas tu dia tersedak, tuan-tuan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia cepat-cepat minta ampun. Bukan dia tersedak, orang kata benda ni salah. Oh, salah no. Kedarah dulu 2, 3, 4 minggu baru minta maaf. Tu dah. Dia cepat, tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa ni, depa ni rajin infak duit. Fis sarra, ketika depa senang, wad dharra, susah pun depa bagi. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita ni orang Melayu, kita terkenal dengan sifat pemurah, tapi tuan-tuan tolonglah, saya minta sangat-sangat, duit tuan-tuan tolonglah bagi kepada tempat yang betul. Surau ni, surau Al-Hidayah ni, surau Al-Hidayah bagi, tuan-tuan nampak duit tuan-tuan tu. Tuan-tuan tengok macam mana orang scam kita. Pengemis gaji 15,000, kereta X 50. Sebenarnya yang tu sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke belah-belah selatan, gaji sebulan 60,000, tuan-tuan, yang minta duit tu. Kalau tuan-tuan biasa pergi Kuala Lumpur lah, tuan-tuan makan di kedai makan tu, tuan-tuan perasan tak? Waktu kita makan tu akan mai, bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, lebih daripada tu. Mai hak tak ada tangan sebelah, mai hak kaki tak ada, sagi mai hak yang mata tak ada, ada yang mai kepala tak ada. Kita pun terkejut, dia pun terkejut. Minta kita memang, kalau tuan-tuan duduk sejam, 10 orang baru boleh ada yang main minta tu. Dia pun pusing tu, pusing. Bayangkan kedai makan tu ada 100 orang, 200 lah kata, 100 tak bagi, 100 dia bagi, seorang RM1 dah, 100 dah. Dia bukan sekali pusing, lepas saya balik orang lain main, dia pusing pula kali kedua, boleh lagi. Orang tu balik, orang lain pula main, pusing lagi. Lah tuan, 60,000. Kita hak kerja teruk kait sawit, toreh getah, nak dapat 6,000 pun jenuh. Mereka mengambil kesempatan dengan kebaikan orang Melayu ni. Sebab orang Melayu ni daripada dulu lagi diterapkan, kita ni jumpa budak kita bagi duit, pergi rumah orang baru bersalin anak bagi duit, orang sunat bagi duit. Tuan-tuan kalau nak duit banyak, sunat banyak kali, lambak duit je, rambuh bawah bantai. Orang bagi duit bila-bila pun, operation apa, orang bagi duit. Orang Melayu ni dia sifat pemurah, kerana orang dulu-dulu ni dah terap kat kita dah untuk kita rajin sedekah. Berdasarkan hadis Nabi kata akan turun 2 malaikat pada setiap hari. Satu malaikat akan kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, siapa-siapa yang infak duit, yang sedekahkan duit daripada hari itu, khalafa, kau bagi ganti. Wa qala al-akhar, kata satu malaikat lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, orang yang genggam harta dia, talafa, kau berikan kehancuran pada harta dia. Kita ni pemurah, tuan-tuan. Tapi minta tolong pada tuan-tuan, tolonglah bagi kepada orang yang benar-benar memerlukan. Surau nampak jelas, tuan-tuan kata contoh pintu ni rosak, saya nak bagi duit beli pintu baru, jelas tuan-tuan nampak.
Bukan kita nak kata orang yang duduk tepi kaki lima tu tak bagus, bagus tuan, tapi dah banyak kali sangat depa kenakan kita di atas kebaikan kita. Sepatutnya kadang-kadang yang mengemis tu tangan semua cukup, kederat pun duk ada. Tapi memilih jalan itu kerana mudah tuan. Bermodalkan tak mandi pagi, tangan bawa sorak dalam baju, balik dengan penuh senyuman, naik kereta X50. Kita hak kerja puluh tahun main V pun susah. Tu susah tadi. Kita nak ambil ciri orang yang bertakwa ni, orang yang menginfakkan harta dia ketika senang dan ketika susah. Wal kazimin al ghaiz. Betul tak? Habis ayat ni tak penting tak? Ciri orang bertakwa lagi, depa ni tahan marah depa. Kita ni kadang-kadang orang buat jahat kat kita marah kan. Tapi kalau nak jadi orang yang bertakwa, tahan marah tu. Tapi terus terang abang susah, terutamanya orang muda, umur 30-an, awal 40-an. Hak ni kalau orang buat tak elok kat kita, darah panglima hang tuah tu mengalir. Dia kira nak marah balik kan. Orang kata kat kita kata balik, orang tak dan kata kita kata dulu. Tapi kalau kita mampu wal kazimin al ghaiz, kita tahan marah ni tuan-tuan, ciri orang yang bertakwa. Lepas kita mampu tahan marah kita, wal afina 'anil nas, kita memaafkan manusia yang lain. Hak ni pun susah tuan. Tapi para ulama ajak kita sebelum nak tidur malam, satu benda yang kita cuba buat tuan-tuan, maafkan siapa-siapa yang buat kesalahan kat kita. Saya pun cuba, tuan-tuan pun cuba. Kita bergaduh macam-macam tuan, harta pusaka, bergaduh pasal politik. Maafkan semua tuan. Maafkan semua, terutamanya orang yang rapat dengan kita. Contoh adik-beradik dia berlainan politik, tak apa tuan. Berlainan politik tak apa, jangan berlainan agama kan. Bahkan para ulama pun berbeza pandangan. Ikhtilaful a'immah, perbezaan para alim ulama, khilaful ummah, menjadi rahmatul li ummah, menjadi rahmat bagi ummah. Kita boleh berbeza pandangan pada sudut politik tuan-tuan, tapi kita maafkan mereka. Kita jadi orang yang berpolitik secara Islamik tuan. Yang agama ajak kita, tak maki orang, tak cela orang, tak orang panggil apa, tak mengumpat orang lain. Walaupun abang kita ni berbeza dengan kita, kita angkat bendera lain, dia angkat bendera lain, duduk berjiran, bendera dia jatuh, tolong angkat kan. Ni bendera dia jatuh, tolong pijak pula tu. Abang kita tuan, dia tetap darah daging kita, dan kita tetap nak dia ni masuk syurga dengan kita. Biarlah berbeza. Orang atasan muhung kita banyak dah tuan-tuan. Depa bergaduh pun duit masuk. Kita bergaduh, kuih teruk je dah, gula tetap kena beli sendiri. Tuan-tuan bergaduh hebat lagu mana pun, dia tak mai bagi duit kat bulanan kat tuan-tuan lah. Abang kita yang akan bantu kita, adik kita yang akan bantu kita. Jadi wal afina 'anil nas. Itulah Allah Taala sebut dalam suratul Furqan. Allah Taala kata wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang ibadur rahman, ciri hamba Allah yang istimewa ni siapa dia? Wa idza khatabahumul jahilun, bila mana orang kata kat dia, orang cela dia, orang maki dia, qalu salama, dia balas dengan perkataan yang baik tuan-tuan. Kita cuba tuan-tuan. Saya pun berat lah sebenarnya kan, tapi saya pun doa hari-hari entah mudah-mudahan saya ni termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Walaupun orang muda ni susah lah nak masuk dalam golongan bertakwa macam tuan-tuan, insya-Allah mudah. Orang muda ni dia macam biasa lah, tuan faham lah kan. Muda ni dia kadang-kadang dia ke arah ni, kadang-kadang ke arah ni. Macam tuan-tuan, alhamdulillah. Contohnya tuan-tuan, mai malam ni. Tuan-tuan mai malam ni kerana apa? Memang betul-betul kerana Allah. Saya mai kerana apa? Ustaz Nazih mesej saya, Ustaz jangan lupa, tak mai merajuk. Saya pun mai kerana mesej, dapat mesej. Jadi saya nak kena usaha untuk mai ni ikhlas lillahi ta'ala. Tuan-tuan mai ni confirm ikhlas lillahi ta'ala dah tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa kami ni tuan-tuan yang muda-muda ni,
supaya kami juga termasuk dalam golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua termasuk di dalam golongan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ciri-ciri yang orang yang bertakwa yang Allah Taala sebut, cuma cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Sebab kita ada sembahyang witir pula. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada masa dan ada rezeki kita jumpa pada tahun hadapan. Wallahu taala a'lamu wa a'lam. أقول قولي هذا وأستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.